من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati pengerusi Surau Kampung Jaya, EJK Surau, para muslimin dan juga muslimat, hadirin hadirat, sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucap syukur kepada Allah. Kita himpunkan kesyukuran kita dengan satu kalimah Alhamdulillah atas kurniaan Allah yang begitu banyak dan juga besar kepada kita, sehingga hari ini kita mampu berdiri dengan kekuatan dan juga keupayaan serta keizinan daripada Allah. Bukanlah dengan usaha kita sendiri, tak. Allah Ta'ala yang memberi izin kepada kita. Dengan kekuatan yang ada ni, maka kita diberi peluang untuk buat kebaikan. Kebaikan juga Allah Ta'ala yang izinkan. Hari ini kita mampu berada di atas landasan ataupun jalan, lorongan yang Allah Ta'ala pandu kita. Esok, lusa kita tak tahu. Sebab tu Nabi ajar kita supaya teguh dalam agama, teguh hati kita ni dalam atas jalan agama dan juga sabar taat ke atas taat, jalan taat ni. Barangkali kita tengok orang boleh melaksanakan ketaatan pada masa sekarang dengan baiklah. Esok kita tak tahu. Tak, Allah Ta'ala bagi lencongkan sabit masuk dia ni, qalbun pun dengan makna berbolak-balik dah. Hati kita ni dengan makna berbolak-balik dah. Istilah Arab qalaba dengan makna berbolak-balik dah. Jadi bila-bila kita dah tahu kedudukan kita. Jadi Alhamdulillah, hari ni Allah Ta'ala bagi kepada kita peluang dan juga ruang untuk buat baik. Nak buat baik ni perkara mudah ke susah? Payah. Dia kita ada nafsu. Nafsu kita ni kalau dorongkan ke arah jahat, nafsu dia suka benda jahat sebenarnya. Nafsu kita ni suka benda-benda yang jahat. Kalau kita ikut nafsu, maka kita terpalit dalam dosa dah. Begitu juga dengan kebaikan hari ni. Kita boleh mampu nak buang nafsu, tak boleh. Kita nak buang nafsu jahat kita, tak boleh. Jadi kita mampu mengawal nafsu. Sebab itulah syukur. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni besar lah. Jadi malam ni insya-Allah sementara kita nak menunggu waktu isyak ni, kita sama-sama isilah masa dan juga masa kita ni lah dengan perkara-perkara yang baik. Jadi saya malam ni saya bercadang lah untuk mengambil satu hadis dan juga kita tadabbur makna, kita faham makna hadis ni. Sama-sama kita renung berapa kalau ada dari kita sama-sama ubah lah. Baiklah. Kata Nabi SAW, Innamad dunya li arba'ati nafar abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaki fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahaza bi afdalil manazil. Nabi sebut dalam dunia ni ada dunia ni diberi kepada 4 orang. Dengan makna 4 golongan lah. Golongan pertama Nabi sebut abdun razaqahullahu malan. Hamba Allah yang mana Allah Ta'ala beri kepada mereka ni malan wa ilman, ilmu dan juga harta dan juga ilmu. Fahuwa yattaki fihi rabbah. Dengan ilmu, dengan harta,
Orang ni dia bertakwa kepada Allah, wa yasilu fihi rahimah. Dia menyambung silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia juga tahu bahawa dalam ilmu dia, dalam harta dia tu ada hak-hak Allah. Fahaza bi afdali manazil. Inilah sebaik-baik maqam, inilah sebaik-baik tempat, inilah sebaik-baik pilihan. Tu yang pertama. Yang kedua, wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuquhu malan fahuwa sadiqul fahuwa sadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la'alimta bi'amalin fulan fahuwa biniyyatin fa'ajruhu ma sawa. Yang kedua, seorang hamba ni Allah Ta'ala bagi kepada mereka ilmu tapi tak bagi harta. Fahuwa sadiqun niyyah, dengan ilmu hak dia ada, maka dia betul niat dia, comel niat dia. Dia kata yaqulu, dia berkata lau annali, sekiranya aku ada harta, la'alimtu bi'amalin fulan, maka aku akan gunakan harta hak aku ada ni macam ke hak orang ada harta ilmu tadi. Dia kait gitu. Fahuwa binniyati fa'ajrahu ma sawa, maka dia dengan niat hak baik tadi Allah Ta'ala bagi pahala sama hak tadi tu. Tu golongan kedua. Yang ketiga, wa 'abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuquhu ilman fahuwa yakhbitu fi malih bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fahaza bi akhbasil manazil. Golongan ketiga, Nabi sebut hamba Allah yang diberi kepada mereka harta dan tidak diberi kepada mereka ilmu. Balik, harta ada, ilmu tak ada. Fahuwa yakhbitu fi malih, maka dia menggunakan ilmu, dia menggunakan harta hak dia ada tu bighairi ilmin, tanpa ada ilmu. Maknanya guna sembrono, guna bodoh gitu je. Harta dia la yattaqi fihi rabbah, dengan harta dia ada tu dia tak memanfaatkan, dia tak bertakwa kepada Allah, fihi rabbah wala yasilu fihi arham wala yasilu fihi rahimah, dan dia juga tidak memanfaatkan, tidak menyambung hubungan silaturahim dengan harta hak dia ada. Wala ya'lamu lillah, dan dia tidak memanfaatkan, dia tak tahu bahawa harta dia hak ada ni tak ada langsung hak bagi Allah. Fahaza bi akhbasi manazil, maka inilah golongan hak paling teruk. Paling teruk Nabi sebut. 3 golongan dah. Golongan keempat ni wa 'abdin lam yarzuquhul malan wala ilman fahuwa yaqulu law anna li malan la'alimta fihi bi'amalin fulan fahuwa biniyyah fawarazaqahu ma sawa. Yang keempat golongan yang mana dia ni harta tak ada, ilmu pun tak ada, dan dia kata juga fahuwa yaqulu, orang ni kata sekiranya aku ada sekian-sekian maka aku akan buat seperti fulan nombor 3 ni. Maksudnya dia harta tak ada, ilmu tak ada, tapi niat nak buat jahat. Gitu lah senang cerita dah. Harta tak ada, ilmu tak ada, niat tu nak jahat dah. Apa kata tak ada harta. Fahuwa binniyati fawarathu ma sawa, maka dengan niat dia ni fawarizuhu ma sawa, kedudukannya tersama seperti orang yang mendapat dosa. Okey, baik dah. Jadi dalam 4 golongan ni, satu yang kita kena faham kenapa ilmu dengan harta ni dia bergandengan, ilmu dan juga harta. Okey. Kerana ilmu ni, bila seseorang tu ada ilmu, maka dia dapat membezakan yang mana baik dan juga yang mana buruk. Sebab itulah apabila Nabi sebut seorang tu ada ilmu dan juga harta, malah dengan ilmu dan harta dia bertakwa kepada Allah, maka dia ni akan diangkat darjat dia.
Kita faham satu. Takwa ni dengan makna yang mudah. Saidina Ali sebut makna mudah takwa, kalau nak faham ni ada 4 perkara. Al-khawfu minal jalil. Nak dapat takwa tu mestilah yang pertamanya al-khawfu minal jalil, ada perasaan takut kepada Allah. Yang kedua, wa amala bitanzil. Dia beramal dengan ilmu, dia beramal dengan kitab yang Allah Taala turun kepada dia, dan juga dia beramal dengan ilmu dia ada tu lah. Itu maksud takwa. Yang ketiga, wal qanaah bil qalil, dengan makna dia bersederhana, dia redha dengan apa yang Allah Taala bagi kepada dia, benda kecil ke, benda besar ke, maka benda tu dia redha. Yang keempat, wa isti'da' li yaumir rahim. Dengan 4 perkara tu dia bersedia untuk menempuh hari yang mendatang. Dengan 4 perkara ni maka dia dapat takwa. Bila takwa ada dalam diri dia, maka dia boleh kawal ilmu, boleh kawal harta. Sebab tu kita kata kisah hak Nabi nak bawa, dalil hadis Nabi nak bawa pada kita ni 4 golongan. Kalau kita termasuk dalam golongan pertama, maka kita menjadi golongan bi afdali manazil, golongan yang betul-betul beruntung, yang mana Nabi sebut golongan ni Allah Taala angkat darjat dia. Satu-satu kisah saya nak cerita yang berkait dengan golongan pertama ni lah. Cerita satu-satu dah. Golongan pertama ni, satu hari ketika di Madinah, Nabi SAW berhijrah daripada Mekah. Tadi ada kat Madinah tu ada sebuah telaga. Telaga tu nama dia Bi'rur Rummah. Maksud dia telaga pemanah. Bi'rur Rummah. Telaga pemanah. Jadi orang Islam ni dia sangat berhajat kepada air. Telaga tu dijaga oleh orang Yahudi. Orang Yahudi dia ambil keuntungan. Maknanya kalau orang Islam mari nak beli air, pergi bayarlah. Bayar. Ambil air bayar. Jadi orang Islam ni dia berhajat kepada air, ke mana pun kena beli juga air daripada orang Yahudi. Jadi untunglah orang Yahudi besar. Saidina Uthman mari fikir macam mana nak bagi kebaikan dan juga manfaat kepada orang Islam ni. Lalu Saidina Uthman pun pergi jumpa Yahudi tu, kata nak beli. Aku nak beli telaga ni. Saidina Uthman kata, bahasa kita lah, dialog kita mudah. Aku nak beli telaga ni. Orang jadi kata, tak boleh. Telaga ni tempat aku nak cari makan semua. Lalu bincang. Orang Yahudi ni kata, Saidina Uthman kata, dah ginilah, bagi separuh. Aku beli dengan kamu ni separuh. Separuh. Orang Yahudi setuju. Sebab dia setuju tu, orang Yahudi tu setuju sebab dia nak ambil Melish Saidina Uthman tu. Dia kata Saidina Uthman ni orang hebat dalam niaga. Kalau mana tahu aku pakat akan kongsi dengan Saidina Uthman ni kan, esok aku tusuk. Dia kata. Dia ambil Melish Saidina Uthman tu. Akhirnya pakatlah. Pakat ni Saidina Uthman kata ginilah. Hari ni harimu, esok hari aku. Kiranya hari ni mu jaga telaga, esok aku jaga telaga. Lalu tiba giliran dia jaga, dia ambil untung ni. Orang Yahudi ni ambil untung. Tiba giliran Saidina Uthman, dia bagi free je, percuma je. Orang Islam lagi ambil makan percuma-cuma je telaga. Lah sekali orang Yahudi pun dia kata esok kena bayar, hari ni percuma. Contohlah kita sebut bila tiba hari Saidina Uthman percuma, tiba hari Yahudi ni kena bayar. Tak yogiah Yahudi. Sehinggalah Yahudi tu langsung tak laku. Dia kata-kata Yahudi ni tak laku langsung dah. Orang nak tunggu hari esok percuma, baik kita ambil percuma daripada ambil yang kena bayar ni. Itu kisah dia. Lalu disebabkan rugi sangat ni, orang Yahudi pun jual habis lah kata telaga ni. Bila dapat telaga ni, dan Uthman pun manfaat lah. Dia bagi percuma kepada siapa ni? Kepada orang Islam. Tengok golongan pertama, ada ilmu dan juga ada harta. Dengan ilmu hak dia ada, dia mampu bagi manfaat kepada orang lain. Dengan harta hak dia ada, dia mampu bagi manfaat kepada orang lain. Sehinggalah ada orang mari nak tawar dengan harga yang tinggi. Aku nak beli telaga ni dengan Saidina Uthman dengan harga 3 kali ganda. Tak ampuh, Saidina Uthman kata tak ampuh. Kalau gitu 9 kali ganda. Tak ampuh juga. Sehinggalah dia kata dah berapa mu nak, siapa nak beli dengan harga mahal. Dia kata hanya Allah saja yang mampu beli. Kita tengok para sahabat dia fikir jauh. Jadi dia kita rasa
dengan ilmu dan harta yang dia ada, dia manfaatkan kebaikan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Kenapa? Allah Ta'ala sebut dah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata kita semua ni tidak akan berganjak kaki kita ni. Kaki kita tak akan berganjak, tidak akan bergerak selagi mana dia soal. Salah satunya ialah 4 perkara tu. Salah satunya ialah harta kita ni. Kita manfaat kepada mana? Nah, ada sebuah hadis Nabi sebut orang miskin akan masuk syurga awal daripada orang kaya. Dia katakan awal tu lama mana? 500 tahun. Masuk awal 500 tahun, lepas habis 500 tahun barulah masuk orang orang kaya tu. Ada hadis ada. Jadi nak kata lamanya hisap harta tu. Okey, itu golongan pertama. Golongan pertama yang disebut oleh Nabi. Golongan kedua ialah seorang hamba yang Allah Ta'ala beri pada ilmu ni. Allah Ta'ala bagi ilmu, namun dia tidak diberikan harta. Macam saya kata tadi lah, dengan niatnya yang jujur, dia berkata, seandainya aku memiliki harta, maka aku akan pasti mengerjakan harta itu sama seperti fulan hati. Maka dia dengan niat dia, pahalanya kedua dia sama. Nabi sebut niat bagus, ilmu ada, harta tak ada. Para sahabat ramai tengok para sahabat lain, dia tanya Nabi, dia kata macam mana orang lain ni bolehlah sedekah, aku nak sedekah harta tak ada. Tak. Lalu Nabi kata sedekahlah dengan kemampuan yang ada. Kita tak sama kemampuan. Ada orang boleh mampu bagi 100 contoh, kita tak mampu bagi dengan harga 100. Kita mampu bagi dengan harga yang kita ada 10 ke. Tak. Maka dengan apa yang kita ada tu sama pahala, sama je dapat ikut kemampuan, kadar kemampuan yang ada. Lalu Nabi sebut lagi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Pada siapa nak kepada dunia, maka dia perlulah ada ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Bagi siapa nak kepada akhirat juga, maka dia kena ada ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Dan bagi siapa nak dua-dua, dunia dia nak, akhirat dia nak, fa alaihi bi ilmi, maka pun dia kena ada ilmu atau kena faham. Ilmu ni penting. Ilmu ni dia boleh membezakan baik dengan buruk. Nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat kena ada ilmu, nak dua-dua pun Nabi sebut kena ada ilmu. Jadi bila kita ada ilmu dan kita beramal dengan ilmu yang kita ada tu, maka kita akan dapatlah dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat. Harta tak ada, tapi ilmu ada. Sama je, pahala kita sama dengan pahala orang hak tadi pertama. Tu dah golongan kedua. Masuk golongan ketiga. Seorang hamba yang mana Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni harta, namun tidak diberikan ilmu. Lalu ia tidak dapat mengaturkan hartanya dan juga tidak bertakwa kepada Allah dalam hartanya itu. Dia tidak menyambung silaturahim dengannya, dengan harta itu, dan juga tidak mengetahui hak Allah dalam harta tersebut. Jadi kedudukan orang tersebut adalah yang paling buruk, yang paling rendah martabatnya di sisi Allah. Golongan tiga tu lari daripada hak pertama. Yang ni dia sebut harta ada tapi ilmu tak ada. Bila harta ada, ilmu tak ada, maka kita tengok banyak berlaku mafsadah dalam dunia ni sendiri. Dengan harta yang ada boleh beli macam-macam. Dengan harta yang ada boleh buat dosa, boleh buat maksiat. Tengoklah Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala letak dalam diri mereka ni istidraj. Kita tengok orang-orang yang diberi harta yang banyak ni, kadang-kadang dia tak jaga hubungan dia dengan Allah. Paling dekat kita tengok dalam Malaysia kita ni sendiri, orang yang buat maksiat ni, contoh kita sebut orang nak tukar lelaki jadi puan, puan jadi lelaki apa semua ni, tengok bukan orang tak ada duit, harta banyak, puluh ribu harta. Tak. Tapi manfaat dia kepada Islam tu mana? Satu, hubungan dia dengan Allah pun dia tak jaga dah. Harta banyak,
nak beli tu, nak beli ni apa semua. Tak ada masalah. Ilmu dia tak ada. Kadang-kadang kita takut. Kita diuji dengan perkara sedemikian. Kadang-kadang kita kabur mata. Kabur mata dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Contoh, kita diberi gaji sebulan RM1,000. Maka dengan duit RM1,000 sebulan tu, kita belanja berpada-pada dah. Dengan duit ada, berpada-pada belanja. Tiba masa bulan seterusnya, kita dapat gaji ataupun bonus besar. RM5,000 lah, tak senang cerita. RM5,000 lah, kalau ada RM1,000 dapat RM5,000. Bonus mari kat mana, celah-celah tu. Mesti kita akan mengatur kita punya perancangan keuangan kita, pembelian kita, ekonomi harta kita ni dengan jalan yang yalah, dapat duit banyak. Macam orang kata, orang Melayu sebut, besar puyuk, besar kerak. Gaji besar, belanja besar. Gaji kecil, belanja kecil. Tu orang Melayu sebut. Sebab tu kadang-kadang kita fikir dengan harta yang kita ada tu, kita mampu tak kawal dengan ilmu yang ada. Maka golongan ni, kalau kita tak beramal dengan ilmu, dengan harta, tak menggunakan harta jalan yang tak molek, maka rugi. Contoh kisah yang saya nak bawa malam ni, kisah yang berlaku kepada siapa ni? Kepada keturunan ataupun ahli keluarga. Bukan ahli keluarga, dia dalam keturunan Nabi Musa juga. Disebut sebagai Qarun. Qarun ni dia salah seorang yang kita sebut yang begitu banyak harta dia. Pada permulaan, Qarun ni tak ada harta. Orang pun miskin, tak ada duit. Tapi minta Nabi Musa mendoakan dia supaya jadi kaya. Nabi Musa pun mendoakanlah jadi kaya. Bila Nabi mendoa jadi kaya, maka dia jadi kaya sungguh. Kaya ni siapa lupa diri. Kita dah orang Melayu sebut harta karung. Harta karung yang banyak lah. Kita faham. Budak-budak dulu apa maksud karung. Pasal budak-budak dulu mikir karung tu benda, karung. Ingat ke binatang nama mengkarung? Dia tak. Bila besar baru tu, gitu masuk karung. Sejarah dia. Jadi bila harta banyak, sehinggalah orang kata harta dia ni disebut kayanya dia ni, sehingga hisi harta dia ni disimpan dalam gudang yang besar. Gudang ataupun tempat yang besar. Dan juga tempat tu sangat besarnya, tempat tu, gudang-gudang tu, sehingga kunci saja dipikul, diusung oleh orang yang kuat-kuat. So, kaya lah dia. Tak. Tapi dia sombong. Dia kata kekayaan yang aku dapat hari ni adalah hasil titik peluh aku. Dengan ilmu yang aku ada, hari ni aku dapat ni. Bukan daripada Allah. Di mana Nabi pesan kepada dia tentang supaya keluarkan harta dan sebagainya. Dan ambuh dia kata ni harta dia dan sebagainya. Tengok. Bila Allah Ta'ala timpakan malapetaka kepada dia. Dia dekat mana? Dekat Mesir ada nama Tasik Qarun. Dekat Mesir. Orang dia kat Kincir ni tak. Tasik Qarun, bawah tu sebut harta dan semua sekali tu lah. Tapi kita nak sebut sini bahawa bila orang tu tidak ada harta, bila orang tu ada harta dan dia tidak memanfaatkan harta dan juga kebaikan pada harta dia tu ke arah jalan yang baik, maka dia jadi macam Qarun. Kita diuji sikit baru. Tu pun rasa manggok dah. Rasa besar diri dah tak. Dah ni kita tengok orang harta banyak. Satu lagi kisah. Para sahabat nama Abdul Rahman bin Auf. Nabi bagi kuliah lah. Nabi bagi kuliah tentang harta, infak harta ni. Lalu Abdul Rahman bin Auf dengar. Dia kata orang banyak harta ni akan dihisap paling lama, nak masuk syurga tu lambat lagi. Jadi Abdul Rahman bin Auf fikir, aku nak masuk syurga awal. Fikir-fikir, last sekali dia membelanjakan semua harta dia ni kepada masa tu para sahabat Nabi ni, pada musim tu kurma ni busuk-busuk maka. Kira untung, kalau jual pun dah untung.
Jual memang tak ada keuntungan macam biasa, sebab hari tu balik daripada peperangan kerma pun jadi busuk lah ke dah. Para sahabat nak jual pun tak boleh, tak laku habis. Sehinggalah Abdul Rahman bin Auf kata, aku nak beli semua ni. Dah beli semua harta kerma tu, beli dengan harga ganda pula. Para sahabat sukalah ni, walaupun kerma dia busuk, walaupun kerma dia ni tak laku, kerma dia ni buruk dah. Tetapi ada juga Sayyidina Abdul Rahman bin Auf beli. Beli pun dengan harga mahal. Orang suka dapat untung balik para sahabat lain. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf pun suka juga, harta dia habis. Harta dia habis suka juga. Lalu pada masa tu juga daripada Yaman ada satu wabak. Dipanggil wabak taun yang boleh menyebabkan kematian ramai. Sehingga raja kata obat dia satu je. Hanya makan kerma busuk. Pada kata. Kisah. Hanya makan kerma busuk tu je, boleh. Lalu daripada orang mari harta rombongan semua nak beli kurma daripada Abdul Rahman bin Auf, banyak tadi tu. Beli pula dengan harga berganda-ganda. Dia nak tak ada duit, apa duit banyak pula. Tengok para sahabat tak menggunakan harta dia ke arah baik, Allah Taala gantikan pula dengan baik. Tu sebut tadi lah. Jadi dalam golongan ketiga ni, yang mana harta ada, ilmu tak ada, Allah Ta'ala kata akhbasi manazil, dengan makna seburuk-buruk, seteruk-seruk, ataupun istilah sejelek-jelek lah tempat maqam dia. Dan mudah-mudahan kita ni dijauhkan lah daripada golongan yang ketiga tu tadi. Golongan keempat, Nabi sebut seorang hamba yang mana tidak Allah Ta'ala berikan harta dan juga tidak Allah Ta'ala berikan ilmu. Lalu ia berkata, seandainya aku memiliki harta tersebut, aku pasti mengerjakannya seperti apa yang dikerjakan oleh si fulan. Ia berniat seperti itu dan juga keduanya sama dalam mendapat dosa. Orang keempat ni teruk lagi. Dia kata harta tak ada, satu, ilmu tak ada, kedua. Lepas tu niat dia pula, niat nak jahat. Kalau aku ada duit nak pergi enjoy ni, nak pergi jolly, nak pergi zina, contoh, nak pergi minum arak. Duit tak ada, harta tak ada, tapi niat jahat. Tu kata rugi. Orang ni dapat dosa sama dengan orang tadi dah. Jadi 4 golongan Nabi sebut. 4 golongan ni. Kena faham satu lagi, bila miskin sangat ni, sampai tahap miskin sangat, Nabi pernah sebut dalam hadis, kadal fuqara an yakuna kufran, wa kadal hasad an yaghlibal qadar. Dengan makna kemiskinan ni boleh hampir menjadi kufur. Wakad al-hasad, dan juga hasad dengki ni hampir-hampir boleh mendahului takdir. Jadi saya nak tengah sini dengan makna miskin tu tadi. Bila miskin sangat boleh bawa juga kepada kufur. Hampir bawa kepada kufur. Macam mana bawa kepada kufur? Duit tak ada, harta tak ada. Tiba-tiba orang tawar kepada dia dengan harta yang banyak. Munak tak? Ambil harta aku ni, aku bagimu harta banyak-banyak ni dengan syarat convert, tukar agama. Agak-agak orang miskin hak dak rajin makan banyak, dak rajin makan sedap, bermewah dengan semua ni, iman dia terkugat keimanan yang ada. Sebab tu orang hak bila ditawar dengan perkara sedemikian, dia tak mampu kawal iman kerana kemiskinan hak dia ada, maka hampir boleh bawa kepada juga kufur. Tu takut. Nabi ajar kita berdoa dah. Doa supaya elok daripada kufur, elok daripada miskin. Tak? Elok daripada miskin. Apa ni? Na'udzubika minal hammi wal hazan. Na'udzubika minal kufri wal faqr. Tak? Dengan makna elok daripada miskin, fakir ni. Bila fakir, maka kita berbelanja pun tak ada, duit ada. Pernah dia cerita, saya cerita je mana ni, cerita dengan kait cerita. Apalah, sesapa sudah. Suatu hari Nabi dengan para sahabat, Nabi ni menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Nabi kata, ada di kalangan kamu ni, ketika tu ramai ni lah kita sebut, ada di kalangan kamu ni yang mana gigi geraham dia ni lebih besar daripada bukit Uhud. Lebih besar daripada bukit Uhud. Dan neraka kat gigi.
Lalu ramai-ramai ni takut belaka ni. Sambil-sambil tengok, sambil-sambil siapa ni? Yalah, Nabi tak mention siapa-siapa. Nabi hanya khabar dalam kumpulan kamu ni, ada di kalangan kamu ni, gigi geraham dia besar lagi pada gunung Uhud, kat neraka kat ni. Takut. Masa tu dalam tu ada Abu Hurairah. Abu Hurairah ada dalam tu, dalam majlis tu. Masa berlalu, pasal berlalu sehinggalah tiba wak ni mati dalam husnul khatimah, Abu Hurairah ni ingat mendapat Nabi ajar. Siapa ni? Tinggallah dua orang. Abu Hurairah seorang lagi nama Ar-Rijalu Unfuwah nama sahabat ni. Lalu debar dah ni. Debar dah lah. Nampak Abu Hurairah ingat ada pesanan Nabi ni. Siapa ni? Aku ke siapa ni? Masa tu zaman pemerintahan, bila Nabi wafat, zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar naik Khalifah pertama kepada Nabi wafat. Masa zaman Khalifah ni, zaman Abu Bakar ni, ada Nabi palsu. Nama dia Musailamah Al-Kazzab. Nabi palsu ni, Musailamah Al-Kazzab ni bukan orang barang-barang. Orang cakap pun ramai pengikut dengar. Kita duk rasa pelik. Benda ni kita duk rasa pelik. Walaupun hidup zaman Nabi pun ada dah pattern gitu. Zaman sekarang betul lagi. Dengan tengok hak Ayopeng dulu, dengan tengok hak Kahar Rasul dulu, dengan tengok hak macam-macam hak berlaku-berlaku di Malaysia ni, ada pengikut tak? Pengikut ada. Tak, benda tu tak pelik. Zaman Nabi pun, zaman sahabat pun boleh ada gitu, apatah lagi zaman sekarang. Jadi bila Musailamah Al-Kazzab ni berkuasa dah dia ni. Dia cakap, dia buat Quran dia sendiri, dia buat apa semua, dia cakap sekali orang dengar, apa ramai pengikut. Lalu Ar-Rijalu Unfuwah ni, dia kelebihan sahabat Ar-Rijalu Unfuwah lah saya sebut kelebihan dia ni, dia mampu bersyair. Cakap dia ni boleh mempersona. Cakap sedap, boleh tarik. Sebab apa? Nabi kita, zaman Nabi kita hidup zaman sastra, zaman orang tengah syair. Zaman Nabi Musa, zaman sihir. Orang sihir bermain sihir belaka, main sihir ni, main sihir. Sampai ke Nabi Musa pun ada tokak sihir sama Nabi Musa. Zaman Nabi kita syair. Dengan cakap bersyair apa semua, sehinggalah Nabi, antara kelebihan Nabi, antara yang apa hikmah Ta'ala buat Nabi ni, ammi, butuh huruf. Tak boleh nak baca, tak boleh nak nulis. Antara kelebihan dia, bila Nabi nak menyampaikan kalam Allah, orang pelik, dia kata macam mana? Ni bukan kalam daripada manusia. Cara susunan kata yang comel, tengok dalam Quran comel je susunan kata. Rima belakang dia sama. Kalau mak iwak belakang. Mak adik sukung, ya itulah comel susunan kata dia. Sehinggalah kita sebut tau, kita kata orang nak menentang Nabi pun kata Nabi ni bukanlah, Nabi ni ahli syair, Nabi ni orang gila dan sebagainya. Itulah. Lalu Ar-Rijalu Unfuwah ni, dia kelebihan dia ni, dia boleh berkata-kata terpesona. Orang dengar pun, jadi dia pun rasa dia mampu nak lawan Musailamah tu. Kata aku mampu nak menentang Musailamah. Minta izin daripada Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar berkata bagi izin lah. Okey dah. Sekali. Pergi lawan tu, pada permulaan ni lawan. Dah nak lawan dengan orang Musailamah ni, antara orang sedap cakap juga. Sehinggalah Musailamah nak lawan dengan Rijalu Unfuwah ni. Rijalu Unfuwah ni dia rasa betul benda apa Musailamah sebut ni. Dia mengiyakan juga dan dia beriman juga. Dia meyakini Musailamah tu. Maka dia tinggal perjuangan Islam. Siapa pula dengan apa? Dengan Musailamah ni bagi harta dia, bagi kekayaan, bagi apa semua. Dia pun lagi tergoda. Sebab itulah kita kata ilmu ada ilmu. Tapi masih lagi memilih dunia dan sebagainya. Jadi dengan masuknya grup kita panggil Rijalu Unfuwah ni, masuk grup Musailamah ni, kohwak Hak ni sedap cakap, pergi dakwah budak orang. Dakwah orang masak. Tu antara kesesatan besar dah. Jadi kita tengok Rijalu Unfuwah ni, Allah Ta'ala uji dia dengan harta ada bila Allah Ta'ala bagikan dia orang tawar dengan harta yang banyak.
semua dia tertarik, dia tergoda. Tak? Tengok Nabi kita. Ketika mana Nabi pemerintah, pemimpin besar di Mekah ni mari jumpa Nabi. Dia tawarkan kepada Nabi ni macam-macam tawarkan kemewahan, tawarkan harta yang banyak, tawarkan juga perempuan. Tapi Nabi tak pilih. Nabi tak pilih harta. Nabi tak pilih harta. Tapi Nabi ada ilmu. Itu dalam disebut 3. Ada 3 yang perlu ada dalam setiap orang pemimpin. Pertama ilmu, yang kedua kekuasaan, yang ketiga harta. Harta ni lah. Tapi Nabi tak pilih harta. Sekiranya Nabi pilih harta, kita tengok tak, maka Nabi paling kaya dalam peperangan. Dalam peperangan Nabi dapat harta 1/5 daripada ghanimah. 1/5 daripada ghanimah harta peperangan. Tapi Nabi banyak infak kepada para sahabat dan semuanya. 4/5 lagi tu untuk tentera-tentera hak peperang tu lah. Jadi Nabi pilih ilmu, Nabi pilih kekuasaan. Dengan kuasa yang ada, dengan ilmu yang ada, Nabi buka, Nabi bina empayar, Nabi bina kerajaan Madinah. Sebab tu kita kata kadang-kadang harta yang ada tak mampu kita kawal, tak, dengan harta banyak. Ni kalau orang kepak, ilmu tak ada, harta tak ada. Maka dengan dua-dua ni dia niat nak jahat pula. Tak. Maka dia lah di antara orang yang juga dapat dosa. Jadi kalau kita perhati daripada hadis, uslub hadis Nabi sebut tadi, orang miskin pun boleh hampir-hampir boleh bawa kepada kufur. Pada uslub Nabi bawa ni, kemiskinan tu hampir menjadikan seorang tu kufur. Jadi kita bimbang, keadaan yang kemiskinan ni pun mampu menjadikan seorang tu kafir. Mampu menjadikan kafir kemiskinan. Orang minta sedekah. Orang minta sedekah, pengalaman minta sedekah. Masa saya belajar di Mesir dulu, ada orang Arab ni, orang minta sedekah ramai. Budak-budak kecil, cetek-cetek tu, rasa mungkin dia ada, kita sebut apa ni, ada ejen ke ada apalah orang bawa ni, rasa ada budak-budak ni. Jadi dengan dia minta sedekah, dia apa, semayang bang dah masuk buk dah. Lebat semayang bang dengan pakaian. Kita tengok orang, bukan kita nak ada istilah nak menghina dan apa, kalau kita tengok orang miskin hak minta sedekah tu, baju dia kotor, cimpering dengan jaga apatah lagi semayang. Hubungan dengan Allah pun tak jaga dah. Sebab tu Nabi sebut kemiskinan ni kadang-kadang dia boleh bawa, hampir bawa kepada kekufuran. Bukanlah dengan makna miskin ni bawa kufur dah. Nabi sebut banyak dah dalam hadis. Nabi kata orang miskin paling awal masuk syurga berbanding dengan orang kaya. Sebab orang miskin ni orang yang mana dihitung harta dia ni paling cepat. Paling cepat hitung, maka masuk syurga lebih awal. Tu kisah yang saya sebut tadilah, Rijal dan Ufuah. Kisah lagi, saya nak menghabiskan masa yang ada ni. Kisah lagi, saya sebut kisah yang berlaku kepada Nabi Musa. Nabi Musa antara banyak peristiwa yang berlaku zaman Nabi Musa. Ni Qarun, lagi pasal benda Fir'aun, Haman, pasal macam-macam kisah Nabi Musa ni. Antara banyak peristiwa yang berlaku. Ada juga peristiwa yang berlaku kepada orang yang dekat dengan Nabi Musa. Dia dekat dengan Nabi, dia sembahyang, dia orang hebat, abid, orang kuat. Tapi satu je kelemahan, harta tak ada. Harta dia tak ada. Disebut nama dia Bala'am bin Baurak. Saya cerita dah, tak apalah. Bala'am bin Baurak, orang ni rapat sungguh dengan Nabi. Dan juga orang ni disebut di tafsir dan tafsir Ibn Katsir, doa dia ni tak ada hijab. Dia minta lah apa-apa benda sekalipun daripada Allah Ta'ala kabul. Disebut dah hijab, tanpa hijab ni, di doa ni tangan nak jatuh lagi, Allah Ta'ala kabul dah. Suatu hari ada orang mari jumpa Bala'am ni. Dia kata boleh tak doakan kecelakaan kepada Nabi Musa. Bala'am tak ambuh. Dia kata mana boleh doakan kecelakaan kepada Nabi Allah.
Tak boleh doa kata murka, Allah murka aku. Gini dah orang lelaki sebut, aku bagikan padamu harta aku ada ni. Dia tak mahu, aku tak mahu harta ni. Sehinggalah dibagi separuh daripada kekayaan yang dia ada tu. Akhirnya dia tergugak. Lalu dia doa kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun sesak. Kisah Nabi Musa sesak pada pasir tu, 40 tahun ke 14 tahun, ingat dah, sesak kat pada pasir. Disebabkan doa ni lah, doa Bala'am bin Ba'urah. Allah Ta'ala murka. Sebab dia disebab dia jadi gitu, harta. Orang tawarkan dengan kemewahan, orang bagi kepada harta ni, orang bagi kepada mereka ni suara panggil kemewahan yang ada lah, dari sudut macam-macam habuan dan sebagainya. Maka dengan itulah dia tergoda, tertarik. Itu kita sebut pasal kisah-kisah sebut barang ni. Jadi dalam ni Nabi bawa 4 golongan manusia. Saya ulang, 4 golongan manusia, yang mana manusia ni dalam dunia ni diberi kepada 4 golongan ni. Pertama, orang ada ilmu, orang ada harta. Dua-dua ni dia gunakan kepada jalan takwa. Sama ada dia merapatkan hubungan dia, silaturahim dia dengan harta dia ada. Sebab tu kita tengok orang kaya kau kaya, orang kaya kau kaya. Sebab apa? Dia derma, dia bagi harta dia. Tengok Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, semuanya jenis dok kira, dok loket dengan duit. Bagi je duit. Tak. Lagi yang keduanya ialah golongan yang disebut sebagai ada ilmu tapi tak ada harta. Ilmu dia ada, harta tak ada. Dia berfikir kalau aku ada harta sedemikian, maka aku akan buat jalan macam gahak pertama tadi. Dia sedekah, aku sedekah. Dia bagi, aku bagi. Tapi ilmu ada. Nabi sebut orang ni, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran dia sama. Asal niat dia baik lah. Niat dia ni tuluh, niat dia jujur. Maka Allah Ta'ala bagi kepada dia ni sama juga martabat dengan orang pertama tadi. Ada yang seterusnya, yang ketiga, harta ada, ilmu pula tak ada. Orang kaya tapi ilmu tak ada. Ni dia dah lah, harta ada, ilmu tak ada. Guna pula harta bukan kerana nak dekatkan diri kepada Allah, dan juga dia tak merapatkan hubungan silaturahim, dan harta dia ni tak letak pun hak dia pada Allah. Masuk ni tak keluar zakat, tak bagi benda. Sebab tu harta kita ada ni, kita kena keluar zakat. Zakat ni dia boleh membersihkan harta satu belanjaan kita ni. Dalam setahun kita dapat duit, maka selagi sampai nisab, cukup haul, cukup nisab, disebut zakat lah. Kalau zakat fitrah satu hal, zakat pendapatan, zakat harta. Zakat harta ada banyak pula, pendapatan, perniagaan, pertanian, KWSP, zakat perak, zakat emas, zakat saham dan sebagainya ni. Kalau dia ada sampai cukup nisab, sampai cukup haul, maka dia menggunakan harta dia ada, bersih harta dia. Duit kita dapat dalam kocek tak sama belanja yang kita buat keluar. Dapat RM10, contoh, tapi kita belanja beli rokok, contoh lah, kita belanja beli-beli benda yang tak faedah. Dari duit dapat hasil baik, belanja pula tak molek. Dia benda tu kena fikir. Yang ketiga, golongan keempat, harta tak ada, ilmu tak ada, tapi niat nak jahat ada. Ni pelik pada orang dah ni. Taklah harta sedar ke diri, harta tak ada, ilmu tak ada, niat aku ada harta kat lagi, aku nak pergi disco lah, nak enjoy, nak main dengan puan contoh, nak beli, nak main judi, nak minum arak apa semua. Hak ni orang tak masuk buku terus lah. Ini orang hak paling teruk, sama dapat dosa dengan tiga tadi. Ada tu 4 golongan yang disebut Nabi. Dan mudah-mudahan dah molek habis kita time masa. Mudah-mudahan ni dengan apa yang kita dapat hari ni, Nabi bawa hadis ni 1443 tahun ikut talidah hijrah. Lama dah. Tapi manfaat kalam Nabi ni pendek, dia panggil jawami'ul kalim. Himpunan kata-kata, walaupun pendek tapi membawa makna yang begitu besar, yang tersirat dalam diri kita. Sebab tu kita kena beramal dengan hadis Nabi. Nabi bawa berita, Nabi bawa hadis untuk kita jadi orang yang baik.
Dah cukup sekadar tu dah. Dia rasa apa yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk lemah tu datang daripada kelemahan diri anda sendiri ni lah. Jadi malam ni kita ada ni tau, suruh saya umur je lah walaupun tak suruh umur. Solat hajat malam ni. Solat hajat kepada siapa ni? Adik Nurul Dayini binti Zulkifli, ICU Hospital Kuantan. Itu juga semoga Ta'ala bagi kesembuhan, kebaikan kepadanya. Keduanya pada Simah binti Idris. Sekarang ni berada di ICU tahap kelima lah, COVID. Minta semua selamat daripada COVID kita ni. Yang baik daripada Allah, yang buruk lemah tu datang daripada kelemahan, keburukan diri ni lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.